Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para tuan-tuan guru, asatizah, anak-anak qaryah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat teruskan lagi siri-siri kuliah menggunakan kitab Al-Lu'lu' lil Mu'min, permata bagi orang yang beriman. Kita telah pun berada pada bulan yang keempat daripada bulan Hijrah 1443 Hijrah. Kita berada pada bulan Rabiul Akhir, dan kita telah berada pada penghujung pada tahun Masihi. Kita berada pada bulan November, hampir menjengah tahun baru, tahun 2002. Dan mudah-mudahan semakin menjengah hari pada hujung-hujung tahun, semakin kita menjadi Muslim yang baik dan mukmin yang dapat dijadikan contoh dalam keluarga, dalam masyarakat dan perhubungan sesama sahabat darakan. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita telah pun sampai pada hadis yang ke-73. Hadis ni kita tertangguh pada siri kuliah yang lepas. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, hadis ni daripada jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan anak kelahiran ataupun anak tempatan Madinah Al-Munawwarah. Nama asalnya bukan Abu Sa'id, tetapi nama asalnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma. Bukan sahaja dia sahabah kepada Nabi, pembela Nabi, tetapi pak dia Malik bin Sinan merupakan sahabah dan merupakan pejuang di antara pejuang-pejuang dalam medan tempur bersama dengan baginda Nabi. Masa perang Uhud, Sa'ad bin Malik bin Sinan ataupun Abu Sa'id Al-Khudri ni kecil lagi. Sehingga apabila dia minta izin kepada pak dia untuk menyertai perang Uhud, pak dia larang. Alasannya hang kecil lagi, tidak ada taklif dan kewajipan kepada hang. Maka ayah dia menyertai perang Uhud. Dalam perang Uhud, dalam rekod, ayah dia syahid ataupun terkorban. Siapa dia? Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Selepas daripada perang Uhud, setelah dia besar, maka dia telah menyertai banyak perang.
Sehingga sebahagian riwayat menyebut Abu Sa'id Al-Khudri menyertai 12 perang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id ni dia terkenal sebagai fuqaha di kalangan sahabah. Bahasa kita terkenal sebagai ulama di tengah-tengah sahabah. Dia adalah sahabah Nabi, ulama pula. Ni Abu Sa'id ni. Dan dia telah wafat ataupun meninggal, sebahagian riwayat menyebut tahun 73 Hijrah. Sebahagian menyebut lebih awal tahun 62 ataupun 63 Hijrah. Ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Qalu, "Ya Rasulullah, ma lana buddu min majalisina natahaddatsu fiha." Qala, "Fa amma idza abaitum fa'tu at-tariqa haqqahu." Qalu, "Wa ma haqqahu?" Qala, "Ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iyyakum wal julus 'ala turuqat." Awasilah kamu daripada duduk-duduk di tepi jalan. Atau bahasa pada hari ini, melepak di tepi jalan. Qalu, para sahabat yang mendengar daripada saranan Nabi, mereka tanya, "Ya Rasulullah, malana buddu min majalisina." Wahai Nabi, kami ni perlu sangat duduk dalam majlis ataupun duduk lagu ni. Pasal apa nak duduk macam tu? Natahaddatsu fiha. Pasal kami nak sembang, kami nak berurusan, kami nak sebut dan sentuh isu-isu yang tertentu. Natahaddatsu fiha. Qala, maka Nabi respon daripada jawapan sahabat. Fa amma idza abaitum. Kalaulah hampa tak mau, maksudnya nak teruskan juga duduk-duduk macam ni. Faqtut tariq haqqahu. Maka hendaklah hampa semua tunaikan hak-hak pada jalan ini. Baik. Qalu wa ma haqqahu. Para sahabat radhiyallahu anhum tanya, apa dia hak jalan? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, memberikan jawapan. Yang pertama ialah ghaddul basar, menundukkan mata pandang. Wakaful adha. Wakaful adha maksudnya ialah dia tidak menyakiti siapa yang lalu lalang pada kawasan tersebut. Kaful adha. Kemudian kata Nabi, waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Manakala yang keempat, menyuruh kepada yang baik, dalam masa yang sama melarang daripada kemungkaran. Hadis ni telah direkodkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya hadis ni telah dimuatkan oleh ramai tokoh-tokoh hadis dalam kitab mereka. Selain daripada Bukhari dan Muslim, umpamanya Abu Dawud rahimahullah di dalam kitabnya Sunan, dia meletakkan hadis ni dalam topik babul adab. Maksudnya ialah topik menyatakan tentang etika. Bagaimana seorang Muslim, kalau dia seorang yang beretika, maka hadis ni menjadi bahan bacaan dan menekuni. Itu dalam kitab daripada karangan Abu Dawud. Selain daripada itu, Al-Imam Baihaqi rahimahullah juga memasuk dan memuatkan hadis ni di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Cuma
bab atau topik yang dimasukkan ataupun tajuk yang dimasukkan untuk hadis ni ialah adabul qadhi, etika seorang qadhi, seorang hakim, pemutus keputusan. Seorang hakim, seorang qadhi, apakah selayaknya duduk-duduk sebegitu. Maka Al-Imam Baihaqi dia bahas tentang bab ni dan memasukkan hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma sebagaimana yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan pada kuliah yang lalu, hadis ni dia ada latar belakang. Maksudnya hadis ni dia ada cerita pasal apa Nabi sampai tegak benda ni. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Fathul Mun'in, syarah kepada Sahih Muslim, di kalangan orang-orang Arab dulu di zaman Nabi, rumah-rumah mereka ni berjarak. Maksudnya satu rumah di sini, jarak sikit satu rumah, berdepan dia pun jarak. Jadi ada luas jalan untuk lalu lalang orang. Jadi tuan-tuan, bila lalu lalang ni luas, sebahagian rumah-rumah mereka bina macam sedikit bangunan agak tinggi. Sebahagian riwayat menyebut seakan-akan setinggi mimbar. Maka binaan itu, kalau tak ada apa-apa kerja, mereka duduk, kemudian mai kawan lain duduk, akhirnya natahaddatsu fiha, kami bersembang di dalam. Nampak tak? Manakala kata Syekh Musa Syahin, budaya duduk-duduk, duk sembang ni telah lama mengakar dalam budaya Arab dulu. Umpamanya kerja dah habis, kemudian buat teh, sembang tuan-tuan. Ini sebahagian daripada sejarawan menyebut tentang latar belakang hadis yang kita duk baca ni. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan. Kemudian Nabi nampak Abu Talhah radhiyallahu anhu. Masa tu Abu Talhah duduk bersama kawan-kawan sambil bersembang. Bila Abu Talhah duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, pasal apa duduk di sini ni? Dan Abu Talhah, sebagaimana yang kita telah maklum, dia menyatakan alasan sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang kita duk baca tadi. Maka Nabi memberikan syarat, kalau hampa nak duduk juga di kawasan yang macam ni, ada beberapa syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ialah hampa mesti tunaikan hak duduk di atas jalan. Apa hak tersebut? Ada 4. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis yang kita baru baca. Yang pertama ialah ghaddul basar. Ghaddul basar maksudnya ialah menundukkan pandangan mata. Yang kedua ialah waqaful adza. Maksudnya kalau orang lalu, baik laki, baik perempuan, baik budak, maka dia tidak menyakitinya. Sama ada guna tangan ataupun guna perkataan. Orang lalu itu dalam keadaan dia aman. Ni waqaful adza. Hak yang kedua. Hampa boleh buat tak? Dia panggung. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab salam. Kalau orang lalu, orang bagi salam, Assalamualaikum, jawab dia bukan piwit, jawab dia Waalaikumsalam. Hampa boleh buat tak? Boleh buat. Manakala yang keempat ialah yang ni berat. Pasal apa berat? Pasal hampa duduk di situ, kalau ada benda-benda tak elok, hampa kena tegah. Setelah hampa tegah, hampa kena ajak supaya mai kepada kebaikan. Itulah dia amar ma'ruf dan nahi munkar. 4 syarat ni tuan-tuan, agak-agak ada tak di dalam tajuk orang lepak hari ni? Ada tak tuan-tuan? Lepak di tepi jalan sambil main gitar, ada tak? Lepak kedai mamak sambil mengeteh 3 jam duduk, ada tak? Kalau tak ada,
maka seakan-akan tuan-tuan kita tak menunaikan hak. Pasal apa pula kami ni bukan duduk di tempat lain, kami duduk di halaman rumah kami saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis Bukhari ada satu bab Nabi tegur para sahabat yang duduk di afniyatud dur. Maksudnya halaman rumah. Macam kita ada rumah, baik taman, baik rumah kampung, tentu ada sedikit bahagian yang boleh kita duduk di bahagian depan sehingga kalau orang lalu lalang, orang nampak kita. Yang tu pun Nabi tegur. Dalam hadis yang lain, Abu Talhah cerita, kunna qu'udan bil afniyah, masa kami duduk-duduk di kawasan halaman rumah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malakum. Nabi mai dan Nabi tanya, malakum, ni apa dia ni? Ni apa dia ni? Wali majalisa su'udat, yang hampa duduk di tepi-tepi jalan ni, apa dia? Bermaksud tuan-tuan, kalaulah duduk-duduk di tepi jalan tanpa ada apa-apa hai, Nabi larang. Apalagi ketika ada situasi yang lebih penting untuk kita duduk di dalamnya, tetapi kita keluar dan kita bersantai tanpa kita meninggalkannya, itu tentulah lagi Nabi larang. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi contoh tuan-tuan. Di tempat kita mungkin tak berlaku. Sebahagian surau yang diri Jumaat, sebahagian masjid yang menunaikan solat Jumaat, tuan-tuan tengok ketika khatib berkhutbah di atas mimbar, berapa ramai yang duduk di atas mutu kemudian sambil makan pisang. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ada tak tegahan daripada Nabi, dan apa keburukan satu orang yang khatib sedang berkhutbah, dia kalau tak duduk di mutu pun duduk di beranda makan pisang, sembang. Tuan-tuan tahu, rugi kehidupannya, sia-sia. Tuan-tuan, kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, saya nak kaitkan benda yang sia-sia ni semua rugi. Ada benda yang sebelumnya halal, bercakap, contohnya sekarang, tetapi semasa berlakunya percakapan dilarang. Apa dia? Ketika khutbah dan ketika solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansi. Hari Jumaat masa khatib naik atas mimbar, hang duk habaq ke orang lain, diam. Kita tengok budak tu bising, geram kita, panjangkan leher, kita jegil mata, diam. Kata Nabi, ansit. Baik, apa kata Nabi? Wal imam yakhtubu faqad laghauta. Sedangkan masa tu khatib sedang berkhutbah, maka orang yang suruh diam itu termasuk daripada orang yang lara. Maksudnya sia-sia. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hai, sia-sia di sini adakah dengan maksud kami ni, solat kami ni tak sah? Tak. Solat Jumaat itu sah. Habis apa yang lara, apa yang sia-sia? Fadilat Jumaat dia habis. Apa fadilat Jumaat? Antaranya ialah antara satu Jumaat nak pi ke Jumaat yang minggu depan, sepanjang itu ada kafarah, yakni Allah ampunkan dosa. Bahagian tu dia tak dapat. Pasal apa? Dia ansit. Salah dia, diam. Dia bukan niat apa pun, dia suruh budak diam pasal dia nak dengar Jumaat. Tapi tuan-tuan, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Satu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi berkhutbah, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dia dengar satu ayat, satu surah, dia tanya sahabat di sebelah dia, ni ayat apa? Ni surah apa?
Kawan hak sebelah dia langsung tak menyaut, pandang pun tak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, habis daripada salat, sahabah ni pi jumpa Abu Dzar dan dia kata, laisa laka min salatikal yaum illa ma laghauta. Hang ni tak ada apa-apalah melainkan hari ni habuan hang sia-sia. Abu Dzar dia tak puas hati. Hai, takkan kot. Aku bukan tanya apa, aku tanya surah apa, aku tanya ayat berapa. Takkan sia-sia. Dia jumpa Nabi. Dan Nabi kata, sadaqa Ubay bin Ka'ab. Benarlah apa yang diungkap oleh sahabahmu tadi. Maksudnya tuan-tuan, perkataan ketika mana khutbah sedang berjalan dilarang. Demikian perbuatan. Kita pula pi ambil apa-apa tuan-tuan untuk buat kerja-kerja yang tak sepatutnya pada masa tu, larang. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, maka kejadian dan peristiwa yang macam ni banyak tak di masjid-masjid? Cukup banyak. Kalau dulu ni tuan-tuan, siap boleh order cendoi. Khatib sedang berkhutbah, cendoi pulut satu. Menyangkung dia, tu dia tuan-tuan, cendoi pulut. Tuan-tuan, sia-sia tak? Sia-sia. Demi Allah, sia-sia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, habis tu Ustaz, kami ni geram. Tu nak buat macam mana? Tuan-tuan, siapa yang berkuasa pada ketika itu? Khatib. Khatib memainkan peranan penting pada ketika dan situasi itu. Habis khatib nak buat macam mana? Umpamanya kita ada teks yang dibekalkan oleh Jabatan Agama. Kita tengok situasi macam tak cantik, bising, duk makan pisang, berebut makan pisang. Bukan budak-budak tuan-tuan, 60 tahun umur, berebut makan pisang. Jadi khatib ni dia berperanan. Khatib dia habaq, tuan-tuan yang berada di luar daripada dewan solat hendaklah diam. Kemudian dia baca hadis yang tadi, sama ada terjemah ataupun teks. Kalian tahukah, jika kalian menyebut perkataan shh ataupun diam, tahukah kalian segala fadilat pada Jumaat, tuan-tuan, habis begitu saja. Rugi tak? Rugi. Maka saya mengajak tuan-tuan supaya diam dan dengar dan cermat. Tuan-tuan tengok hujung-hujung tu ada tengok main handphone, jangan dekah dia. Dan jangan sebut dia punya nama kalau tuan-tuan kenal. Tu yang pakai jubah, yang pakai kopiah putih tu, Ustaz Zafri ke tu, duk main handphone tu, jangan sebut macam tu tuan-tuan. Saya orang keling, aib kat dia. Secara umum, yang duk main handphone, duk tekan-tekan sama ada game atau balas WhatsApp, dengarlah, kalau tidak Jumaat anda adalah sia-sia. Tuan-tuan, ini peranan khatib. Sebab itu khatib ni tuan-tuan, kalau di Mesir, di negara Arab, mata dia liar. Dia tengok, dia ada nota, tapi mata dia tengok apa yang berlaku dan apa situasi yang terjadi. Maka tidaklah, kalau saya sebagai khatib, saya syok sendiri. Sedangkan makmum dan jemaah semua pakat hangguk tak sudah. Lina lah maksud dia. Peranan khatib. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa hukum kalau duk nak lepak juga? Kami tak peduli Ustaz. Oi, rumah saya elok dia tempah kursi batu tu tuan-tuan, di rumah dia ke depan tu orang lalu lalang. Kiranya sebelum Ustaz baca hadis ni, kami dah bertahun lepas kami mengaji, di rumah ni lah kami duduk-duduk. Apa hukum dia? Tuan-tuan, Ibnu Hajar rahimahullah menyebut hukumnya ialah makruh tanzih, makruh. Demikian Imam Nawawi kata, duduk-duduk yang macam tu hukumnya makruh. Tapi jika dia tidak menunaikan hak sebagaimana yang Nabi sebut 4 tadi tuan-tuan, ia akan berubah hukum kepada hukumnya ialah dilarang, ataupun senang kira ialah haram. Dia petik kita, dia nampak satu perempuan lalu, dia tak menunaikan 4 hak.
Apa dia buat? Dia ganggu perempuan tersebut. Piwit lah, Assalamualaikum, tak jawab, dosa lah. Tuan-tuan, ini mengganggu. Maka hukumnya sebalik daripada apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Macam itulah saya sesekali nak mengeteh kedai kopi, apa manfaat sampai 2 jam. Nampak tak? Sekeping roti canai banjir dengan segelas teh tarik nalerka 2 jam. Apa manfaat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab daripada itu tuan-tuan, mari kita tengok sedikit perincian 4 yang perlu kita tunaikan kalau kita mau duk supaya kita tak dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ghaddul basar. Ghaddul basar ni ialah tundukkan pandangan mata. Tuan-tuan, dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, tuan-tuan boleh semak dan tuan-tuan boleh lihat. Allah Ta'ala sebut, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan. Saya ni tuan-tuan, rajin jogging di Taman Tasik. Tuan-tuan tahu sajalah pakaian orang-orang yang kadang-kadang menjolok mata. Adakah itu rezeki? Untuk pandangan pertama, mungkin Allah maafkan. Tapi kalau dah saya mengikut mata sampai toleh belakang, yang tu dosa. Jadi, apa solusi dia? Ghaddul basar, kata Allah dalam surah An-Nur. Maka tundukkan pandangan. Maksudnya, beralih pandangan daripada melihat pakaian atau orang yang tak sesuai dengan etika kita sebagai seorang Muslim. Bukan itu saja, wa yahfazu furujahum, bahkan jaga kemaluan hampa. Zalika azka lahum, yang demikian itu membersihkan mereka. Allah suruh tunduk pandang dan Allah suruh jaga kemaluan kita supaya apa? Membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Pertama, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Manakala yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, ialah wakaful adha. Wakaful adha ni tuan-tuan, dengan maksud kita ni tak menyakiti orang lain. Sama ada dengan perkataan melalui lidah atau sama ada dengan tangan dan kaki. Hari ni kan tuan-tuan, orang pantang sikit cuik bau, tangan dia naik. Tapi Nabi SAW kata di dalam hadis, umpama hadis riwayat Muslim, kata Nabi, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim, siapa yang selamatkan Muslim yang lain daripada lidah dia dan daripada tangan dia. Atau kama qala. Maksudnya lidah dia tu dia tahan daripada kata ke orang, maki ke orang, carut ke orang. Tangan dia ni, dia tak bagi sakit ke orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok apa yang berlaku seminggu 2 apabila 6 tertuduh dijatuhkan hukuman kes Zulfarhan yang meninggal tahun 2017. Satu remaja daripada kolej UPNM. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan, 6 yang disabitkan kesalahan ni, cuba tuan-tuan perhati, semua pangkai nama bermula daripada Muhammad. Tuan-tuan, kita baru saja sambut Maulid Nabi. Kita kenal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tetapi orang hari ini duk pakai nama Muhammad, malangnya Muhammad itu tak cantik sezahir nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Muhammad ajak orang pi ambil setrika wak, pi tekap 90 tekapan. Tak mungkin itu sifat Muhammad. Tapi itu telah berlaku? Ya, itu telah berlaku. Baik, saya nak tuan-tuan tengok bagaimana akhlak Nabi dengan tidak menyakiti melalui perkataan dan tangan. Kita ambil contoh dalam rumah tangga Nabi. Pasal semua orang dah berumah tangga. Jadi kita masing-masing boleh ukur diri kita. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah cerita. Pasal apa Anas bin Malik tahu rumah tangga Nabi? Pasal Anas bin Malik
duduk lama dengan Nabi. Dia pembantu peribadi baginda 10 tahun. Dan dia tengok dengan mata dia macam mana Nabi berinteraksi dengan keluarga dia. Maka kata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisaihi. Satu hari Nabi ni duduk di rumah salah seorang isteri Nabi. Riwayat menyebut rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, dia hanya isteri seorang ketika mana dia mengahwini Khadijah binti Khuwailid. Lepas Khadijah binti Khuwailid, barulah dia mengahwini perempuan-perempuan yang lain dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi isteri Nabi ni ramai. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, kalau isteri ramai, maksudnya dua, apa akan jadi? Tuan-tuan, masalah mula-mula apa akan jadi? Cemburu. Cemburu tuan-tuan. Isteri pertama cemburu, isteri kedua demikian kepada isteri pertama. Tuan-tuan, kalau tak percaya, esok cuba. Oh, yang ni jangan cuba ustaz. Oi, naya kami. Baik. Dan Nabi bukan hanya 2 isteri, lebih daripada 4 isteri. Baik tuan-tuan, sungguh kalau lebih daripada 2 isteri, demai selain cemburu ialah kelompok sesama isteri. Umpamanya isteri pertama dia geng dengan isteri kedua, isteri ketiga dia geng dengan isteri keempat. Dan inilah yang berlaku dalam rumah tangga baginda Nabi. Hai, takkan kot ustaz, Nabi manusia, isteri-isteri baginda juga manusia, tabiatnya manusia. Saya nak cerita kat tuan-tuan bagaimana Nabi berinteraksi. Satu hari Nabi ni berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimi biqas'ati fiha ta'am. Tengah-tengah Nabi duduk di rumah Aisyah, mai satu pembantu daripada Zainab binti Jahsy, isteri Nabi juga, bawa pinggan berisi makanan. Zainab ni dia masak lebih, dia teringat suami dia, dia panggil pembantu, ni bawa ni makanan, duk teringat dekat suami aku. La giliran Nabi, la di rumah Aisyah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pembantu dia pun bawa, fadarabat biyadiha fakasaratil qas'ah. Aisyah nampak Nabi duk bawa piring, pinggan yang diserahkan. Nabi, Aisyah tengok, Aisyah pergi tepih pinggan tu sampai jatuh. Pinggan ni tuan-tuan, tepih, jatuh. Jatuh tuan-tuan, fakasaratil qas'ah, pecah. Bila pecah pinggan ni, makanan yang duduk di dalam pinggan ni terabak. Tuan-tuan, kalau suami la tuan-tuan, apa berlaku? Boleh jadi pinggan kedua menyusul, pinggan ketiga menyusul, silap-silap 10 pinggan menyusul, pecah lagi. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana Nabi menahan perkataan, menahan tangan daripada menyakiti. Anas kata fadammaha. Nabi pergi tunduk, Nabi pergi ambil pinggan yang pecah, Nabi pergi cantum, wa ja'ala fiha ta'am. Kemudian Nabi pergi kutip makanan yang terabak, masuk balik di dalam pinggan yang Nabi cantumkan tersebut. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi habaq, jom makan. Kalau suami hari ni tuan-tuan, tak tahu maki banyak mana nak maki. Tapi Nabi mengendurkan keadaan yang tegang. Nabi pergi ambil, Nabi diam, Nabi kata sudahlah, jom makan. Tak selesai di situ tuan-tuan, wa habasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qas'a hatta farahu. Nabi ni ya Allah tuan-tuan, dia pegang pinggan yang pecah retak tadi ni, duk makanan di atas ni sampai habis makanan dijamah oleh Aisyah dan keluarga dia. Tuan-tuan, apa macam? Ada berani? Mana nak cari satu suami sebaik Nabi? Ustaz boleh? Saya awal-awal gagal tuan-tuan. Tengok tuan-tuan Nabi. Sebab itu saya pesan kat diri saya dan tuan-tuan kaum lelaki, ibu-ibu dengar,
Kalau suami teringin nak kahwin lebih daripada satu, kena tekuni fake akhlak Nabi berpoligami. Antara dia hadis ni dimuatkan. Habis di situ sajakah? Tak. Kata Nabi sallallahu, kata Anas radhiyallahu anhu, fadafa al-qas'ah as-sahiha wa habasal maqsurah. Nabi pi bagi pinggan yang elok kepada rumah Zainab, manakala pinggan yang pecah tadi duduk di rumah Aisyah. Tuan-tuan, Zainab ni tuan-tuan, isteri dia, rumah dia juga. Pasal apa duk nak bagi pinggan yang elok? Tuan-tuan, ini tanggungjawab rajulah, kepimpinan, kewibawaan baginda Nabi. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, Nabi pergi bagi pinggan yang elok ke rumah Zainab. Pinggan yang pecah tadi duduk di rumah hang, pasal hang punca jadi pecah. Selesai. Nabi tak maki, Nabi tak naik tangan tampak, dan Nabi larang jangan sampai memukul pada bahagian muka. Berapa ramai suami-suami dia tampak muka isteri, bahkan dia tumbuk isteri. Ini busuk punya orang. Tuan-tuan, sahabat, suami yang menampar wajah isteri, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kata Nabi, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah depa. Tuan-tuan, tapi berapa ramai kes-kes yang kita dengar, bukan sekadar tumbuk, terajang isteri. Waliyadzubillah. Tengok tuan-tuan, Nabi mengendurkan keadaan. Saya ni laki tuan-tuan, patut-patut saya sembunyikan hadis ni. Tapi tak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ini adalah akhlak. Tuan-tuan tengok situasi yang kedua. Aisyah dengan Hafsah sudah komplot. Dia kata nanti kalau Nabi balik daripada rumah Zainab, habaq mulut busuk. Pasal bila Nabi singgah rumah Zainab, Zainab suka bagi madu. Nabi suka makan madu. Maka bila Nabi habis giliran, Nabi pergi ziarah isteri yang lain, sampai ke rumah Hafsah, sampai ke rumah Aisyah, apa kata mereka? Busuklah bang. Makan apa di rumah Zainab? Busuk. Tengok, cemburu dan komplot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Nabi? La walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jashidah. Aku tadi di rumah Zainab tak buat apa-apa, aku hanya minum madu. Tak bang, busuk sungguh. Falan a'udalahu. Kalau demikian, aku tak buat lagi ya. Qad halaftu, sumpah. Wala takhbari zalika ahada. Jangan habaq siapa-siapa. Tuan-tuan, lepas peristiwa itu, Allah turunkan ayat on the spot. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, surah At-Tahrim. Tuan-tuan catat. Itu antara pandangan asbabun nuzul, penurunan ayat 1 sampai ayat yang kelima, surah At-Tahrim. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Nabi, bahasa kita saya terjemah, pasal apa hang duk haramkan apa yang telah aku halalkan pada hang? Semata-mata untuk cari puas hati isteri-isteri hang. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tuan-tuan, Nabi kena tegak. Nabi suami kena tegak. Tuan-tuan, Nabi rendahkan ego, Nabi akur, dia salah dan dia kembali kepada Allah. Ayat yang seterusnya sampai ayat 5, Allah tegak dua isteri supaya dua isterinya kembali kepada Allah dan akhirnya mereka bertaubat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhlak Nabi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang akhlak baginda Nabi, tuan-tuan, kalah kita. Kita malu tuan-tuan, kita pakai jubah macam saya, pakai kepiah putih macam saya, tapi tak terzahir sebagaimana akhlak kita seorang Muslim. Baik. Seterusnya tuan-tuan, yang keempat, yang ketiga ialah
Jawab salam. Jawab salam ni tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah An-Nisa ayat 86. Cara kita jawab salam. Allah Ta'ala kata, wa iza huyitum fatahiyatin bitahiyatin fahayyu bi ahsana fiha aw rudduha. Kalau kita ni diberi ucapan salam, maka hendaklah kita membalas ucapan salam itu dengan lebih baik atau dengan seumpama dengannya. Contoh, satu orang bagi salam kat saya, Assalamualaikum Ustaz. Tengok je, jawab pun dah. Pasal apa hang tak jawab ni? Aku geram lama kat dia. Kenduri tak pernah panggil anak dia. Geram tak mau jawab salam. Tuan-tuan, dosa. Sedangkan Allah kata, jawab salam yang lebih baik. Jadi dia bagi salam kat saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau seminimanya setanding dengannya, Waalaikumsalam. Tapi mau jawab dalam hati ni tuan-tuan, dia tak ada dalam kamus kita. Saya jawab dalam hati. Pasal apa? Geram. Tak ada. Waalaikumsalam. Melafazkan dengan perkataan sehingga kawan ni dengar. Baik. Yang keempat tuan-tuan ialah mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Yang ni telah kita maklum, dalam banyak hadis telah kita sebut, perkara-perkara yang baik kita ajak secara hikmah dan bijaksana, manakala kemungkaran juga kalau tak mampu dengan tangan, kita dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, selemah-lemah iman adalah dengan hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ni semua ada, maka tak ada masalah. Duduk, kata Indonesia, ngobrol ngeteh, tak ada masalah. Duduk tuan-tuan sambil-sambil, tapi melaksanakan 4 tuntutan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dalam pengajian ini. Saya terutamanya yang menyebut tentang banyak hal, mudah-mudahan terkesan dalam jiwa sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.